Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zone Inspire. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kita mengharapkan pada malam ini kita boleh berkongsi sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada semua. Okey? Tapi sebelum kita mulakan sesi kita ni, jom kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah supaya apa yang kita lakukan ini insya-Allah ada keberkatannya. Kan? Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mesti ada orang tanya kan, sebelum ni tak ada pun baca Al-Fatihah. Mesti ada orang tanya macam tu kan. Ini adalah penambahbaikan yang kita buat. Ialah sebagusnya kita menjadi lebih baik begitu. Ya, sebagusnya kita menjadi lebih baik. Okey. Tajuk malam ni, pergilah wahai stres. Ia sebenarnya sambungan daripada tajuk kita yang sebelum ini. Yang jangan stres. Ala rasa kemarin tajuk ni, jangan stres. Tapi disebabkan isi dia ada lagi yang ala rasa alam perlu share, dan Alang sangat harap ia dapat memberi manfaat. Jadi kita buat sambungannya pada hari ini. Dan Alang harap Waalaikumsalam Mita. Dan Alang harap sambungan ini kita dapat buat 1 jam. Tapi kalau kita terlebih, Alang harap tak lebih lah. Sebab kesian lah dengan orang kan, nak tengok 1 jam lebih kan. Aduh, berlumut kan. Nanti apa-apa pun nanti kita akan sambung. Kalau perlu sambung, kita akan sambung. Okey? Okey. Cerita kita pada yang dulu, Alang flashback balik cerita kita yang dulu, yang kemarin ni, cerita kita yang kemarin. Ya Ina, Waalaikumsalam. Cerita kita yang kemarin, kita sentuh 3 perkara. Ya. Pertama kita sentuh bab nak tak nak kita tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak. Kalau hati kita sakit, kalau hati kita perit, kalau kita rasa susah hati, kalau kita rasa macam apa lagi aku nak buat, kita tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berserah kepadanya. Dalam kita berusaha, kita sandarkan setinggi harapan, menggantungkan setinggi harapan kepadanya. Dan kita kena tahu bahawa Allah lebih besar daripada masalah yang kita sedang tanggung. Dan masalah itu kalau dikirakan dengan kekuasaan Allah, agaknya tak sebesar hama pun. Agak confirm dah tidak sebesar hama pun nak dibandingkan dengan kuasaan Allah. Jadi Allah itu maha berkuasa. Jadi kita sandarkan kepada yang maha berkuasa itu untuk menguasakan masalah kita. Ya, itu yang pertama. Cerita kita yang pertama. Alang ulas isi kita yang lepas. Yang kedua, seboleh-bolehnya kalau kita bermasalah, jika kita bermasalah, kita jangan rumitkan masalah tu. Kita jangan terlalu memikirkan masalah tersebut. Kalau masalah tu boleh buang, kita buang. Kalau masalah tu kita boleh ringkaskan, kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Kita jangan fikir banyak-banyak. Kita jangan fikir sampai duduk benda tu, betapa benda tu dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam jiwa kita. Jangan. Jangan. Sebab benda tu meskipun sikit, kalau lama dia akan menjadi berat. Apatah lagi kalau berat. Kita jangan rumitkan. Macam mana yang lepas,
Alang sandarkan bab merumitkan ni dengan kisah Nabi Musa. Dan akhir sekali daripada terjemahan tafsir Ibn Kathir yang mengatakan kejadian yang berlaku pada zaman Nabi Musa itu adalah kerana mereka menyusahkan diri mereka sendiri, kerana itu Allah menyusahkan mereka. Macam tu. Jadi kita seboleh-bolehnya kita jangan buat begitu. Sebab nanti akhir sekali kalau kita fikir susah dan benda-benda tu sebenarnya tak susah, tapi kita fikir susah dan akhirnya kita lah yang susah. Okey. Seterusnya perkara yang ketiga yang Alang share dalam perbincangan kita yang lepas adalah dah hilang pula. Pertama, jangan rumit. Kedua, bersandarkan pada Allah. Alah kena cari ni. Boleh pula dia lupa kan. Mana pula dia pergi nak buat ringkasan pun tak berapa nak ringkas. Alah, dah tua-tua kan. Memang ginilah. Banyak pula catatan dekat sini. Dah tak jumpa dah apa dia. Kita perlu ada circle yang bagus. Kita perlu ada kawan yang bagus. Kita perlu ada di sekitar kita, perlu ada orang-orang yang bagus supaya kita boleh jadi bagus. Kalau kita tak bagus, orang-orang sekitar kita bagus, kita akan ikut bagus. Kalau sekitar kita bagus, orang sekitar kita tak bagus, kalau kita kuat, kita akan bagus dan kita akan membaguskan dia. Tapi kalau kita tak kuat, kita akan turut serta jadi tak bagus. Jadi lebih selamat sebenarnya kita berada dalam circle, dalam kawan-kawan kita yang bagus. Okey. Itu sebenarnya ulasan dalam slot Alang kemarin yang tajuknya jangan stres. 3 perkara penting yang tajuknya jangan stres. Itu penting pada Alang lah kan. Alang tak tahulah kalau orang lain rasa tak penting. Minta maaf. Okey, malam ini pula kita nak sambung. Apa lagi perkara-perkara yang penting yang perlu kita tahu bila kita berhadapan dengan stres. Waalaikumsalam Nat. Okey. Apabila kita berhadapan dengan stres, okey, jom kita lihat keadaan yang berlaku baru-baru ni. Contohnya Alang nak sandarkan perumpamaan ni banjir kilat di Hulu Langat, kan? Banjir kilat yang berlaku baru-baru ni. Dan semalam Alang dengan Yus pergi melawat kawan-kawan kami yang ada di Langat yang terlibat. Dan ada satu rumah tu banjir nak mencecah ke bumbung. Banjir nak mencecah ke bumbung. Air naik hampir ke bumbung. Kita tengok gambar-gambar dia, sofa dia terapung nak cecah ke bumbung. Astaghfirullahalazim. Menggerunkan. Dimaklumkan umpama lautan pada ketika itu. Kawasan itu umpama lautan. Dan rata-rata mengatakan, pertama kerana sistem peparitan tak bagus. Sistem saliran tak bagus. Langit pula. Sungai tak dibesarkan. Banyak tersumbat. Saliran-saliran banyak tersumbat. Ditambah lagi dengan highway yang lalu dekat area kawasan Hulu Langat tu menyebabkan keadaan tu bertambah parah. Jadi apabila air hujan turun semalaman daripada malam sehingga bawa ke pagi tanpa henti, menyebabkan air naik tanpa boleh dikawal lagi keadaan itu. Jadi kita lihat banjir berlaku. Kalau macam baru ni kita kes air tak ada kat Selangor kan. Air tak ada kan. Sebabkan kerana apa? Sisa toksik yang dibuang di dalam sungai menyebabkan air
terpaksa di stop untuk disalurkan ke rumah-rumah sebab takut nanti memudaratkan kita. Bukan takut nanti, memang akan memudaratkan pengguna-pengguna. Jadi air terpaksa di stop. Keadaan itu disebabkan kerana apa? Kerana manusia tu juga. Kalau kita lihat daripada sudut masalah banjir dekat Langat ataupun maupun kat KL, banjir kilat, begitu juga dengan masalah air, sisa toksik dan sebagainya. Itu semua disebabkan kerana kelalaian manusia. Itu semua disebabkan kerana kita tak pandai nak mengurus. Kita tak pandai nak mengurus alam ini. Kita tak pandai nak mengurus sistem yang menyokong kehidupan manusia di alam ini. Kita lalai. Kita kadang-kadang mungkin mana ringan keadaan itu. Waalaikumsalam Abang Mamat. Okey. Keadaan ini disebabkan kerana kita tak pandai nak mengurus sebagai manusia. Bukan kita lah. Mungkin kita tak terlibat dalam menguruskan saliran, membesarkan sungai, mungkin kita tak terlibat. Tapi sebagai manusia, disebabkan kerana kita tak pandai nak mengurus, menyebabkan keadaan itu bertambah parah. Hujan turun dengan lebat, tak mampu nak tampung air naik dengan cepat. Okey. Sebab tak pandai mengurus, sebab lalai, sebab pandang mudah. Kita tengok disebabkan kerana itu, keadaan di luar kawalan dan kita tak boleh nak buat apa dah. Kita menyerah saja. Keadaan telah menguasai kita dan kita tak boleh buat apa. Kalau kita lihat keadaan ini, jika kita lihat keadaan ini, begitu juga dengan diri kita. Apabila kita berhadapan dengan masalah. Jika tapak dalam diri kita yang memproses segala jenis penilaian, segala jenis pertimbangan, itu tak betul, tak bagus, tak kena, kita tak hidupkan dia, kita tak jaga dia, kita tak urus dia, dia tu sendiri pun tak mampu untuk menerima apa sahaja keadaan yang berada di luar kawalan. Okay? Kita tak pandai urus jiwa kita. Kita tak pandai urus hati kita. Kita tak pandai urus mental kita. Kita tak pandai nak urus fizikal kita. Menyebabkan perkara-perkara yang di luar kawalan, bila berlaku, kita tak boleh nak mengawalnya. Tak boleh kita nak kawal. Kita tak boleh nak menguasai apa yang berlaku dalam diri kita, di luar diri kita, sehingga perkara tu pula menguasai kita. Kita dah tak boleh nak fikir sebab asas yang ada dalam diri kita tak kuat, tak kukuh. Macam alam tadi, yang akhirnya banjir, yang akhirnya terpaksa menyerah dengan sisa toksik. Contoh ni contoh perumpamaan. Itu sebablah. Dan segala ni berpusing. Hakikatnya tapak tersebut sebenarnya adalah hati kita. Yang paling utama adalah hati kita. Itu sebablah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri kita ni ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruhnya. Jika tak baik daging itu, maka tak baiklah seluruhnya. Dan daging itu adalah hati. Dan daging itu adalah hati. Hati ni yang menyebabkan jika hati kita ini kental, jika hati kita ini kuat, jika hati kita ini okey, kita boleh menerima, boleh menghadap insya-Allah segala permasalahan yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kita kena jagalah. Hati ni kita jaga. Hati ni kita kena latih. Dia kena ada daya tahan. Dia kena ada daya tahan. Contoh. Macam mana kita nak jadikan hati kita ni berdaya tahan?
kita boleh jadikan hati kita ni berdaya tahan supaya dengan cara kita latih dia supaya tak cepat melompat. Itu pandangan Alang lah. Pandangan Alang lah. Mungkin ada pandangan lain yang lebih menarik. Kita boleh latih dia supaya dia tak cepat melompat. Contoh kebiasaan kita. Ini contoh. Contoh kita bawa kereta, bawa lepak, relax, bawa. Tup. Ada satu kereta potong, mengejut, masuk celah kat depan kita. Masa tu kita rasa apa? Masa tu kita rasa apa? Sakit hati kan? Sakit hati. Kau kenapa? Asal teruk sangat? Kadang cakap, kenapa? Lepas tu kalau yang tak berapa nak kena tu, menyumpah. Bila, sila, jela, macam-macam lagi lah kita sumpah. Sakit hati sebab pertama sakit hati, yang kedua lagi kita buat kita sakit hati sebab kita terperanjat. Yang kita buat sakit hati tu. Kita terus melompat, kita terus cakap yang bukan-bukan, kita terus marah, kita terus bagi isyarat yang bukan-bukan. Pandang dia. Hebat sangat ni. Kau ni nak berak ke nak apa ni sebenarnya? Cik berit lah tu. Tak apalah kalau kita tengok macam tu kan. Tapi hakikatnya, cuba kalau kita jangan melompat. Cuba, Alang cakap cuba. Kita usaha. Cuba. Kalau kita asuh diri kita untuk tidak cepat melompat, insya-Allah, kalau sebarang jika ada perkara yang berlaku datang daripada segala pelusuk tempat, kita juga tidak akan melompat. Mungkin panas tu ada lah, sakit hati tu ada lah, logik lah manusia. Sakit hati dia mudah terusik. Tapi tidak cepat melompat. Tidak cepat melompat. Sebab apa? Sebab dia dah latih hati dia. Hati dia punya daya tahan. Hati dia diuruskan dengan baik. Hati dia boleh dikawal. Dia boleh mengawal segala apa yang datang. Bukan perkara tu yang mengawal dia. Kalau kita dapat jaga hati kita dengan baik, insya-Allah, insya-Allah, sebagaimana hadis Rasulullah, bila hati kita baik, seluruhnya akan baik. Okey. Itu bab yang pertama. Kita kena jaga hati. Hati kita kena positif. Hati kita jangan cepat melompat. Hati kita kena kena cool. Alang bukan cakap Alang ni seorang yang cool tak juga, tapi jom sama-sama kita bentuk hati kita itu supaya kita mampu menguasai diri kita dan bukan segala yang berlaku di luar itu menguasai diri kita. Kita yang boleh mengarahkan apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam diri kita, bukan mereka, bukan apa-apa yang berlaku itu mengarahkan kita untuk buat apa yang sepatutnya. Ya? Okey. Itu perkara yang pertama dalam slot kita hari ini. Perkara yang kedua adalah jika kita berlaku apa-apa pada diri kita, kita kena hilangkan fokus kepada benda tersebut. Kita kena hilangkan fokus pada benda tersebut, pada perkara tersebut. Kita kena fikirkan perkara yang lain. Mungkin kita membayangkan bahawa perkara yang sedang berlaku ini sebenarnya dah berlalu dah pun. Perkara yang memeritkan ni, perkara yang membuatkan kita susah ni, perkara yang membuatkan kita sedih ni, perkara yang membuatkan kita duka cita ni dah pun berlalu. Dan kita pula yang bestnya, kita boleh berkongsi pengalaman tersebut kepada orang dan orang lain boleh ambil pengajaran. Gitu.
orang lain boleh ambil pengajaran. Contoh yang berlaku pada Viktor Franklin. Ejaan dia Frankl, Viktor Frankl. Dia seorang psikologis, bangsa Yahudi. Masa tu kes Nazi, Jerman, Nazi. Dia ni bersama dengan ahli keluarga dia ni dihantar ke pusat tawanan oleh Nazi. Dan Nazi ni memang tak suka orang Yahudi, dan Nazi nak menghapuskan orang-orang Yahudi. Itu Nazi punya setting. Mana saja orang Yahudi yang dia jumpa, dia akan musnahkan. Dan Victor bersama ahli keluarganya, bersama isterinya, bersama anaknya, bersama dengan ibu bapanya, semua dihantar ke pusat tahanan. Victor diseksa, dibuat berbagai-bagai, dan sekali dibuat bagai-bagai, diseksa. Sekali ada satu cerita, dia sampai dibogelkan di satu bilik yang penuh dengan ais. Bilik ais. Lepas tu dia terpaksa dia menjadi penyodok abu mayat. Mayat-mayat orang-orang Yahudi yang dicampakkan ke dalam bilik gas. Dan dalam bilik gas yang dicampakkan tu adalah isterinya, adalah bapanya, adalah ibunya, adalah anaknya. Dia yang mengangkut abu tersebut keluar. So nak dimasukkan lagi orang-orang Yahudi yang lain. Apa yang Victor fikir dalam keadaan sedih itu, dalam keadaan tertekan itu, dalam keadaan dia berhadapan dengan satu perkara yang dia tak boleh terima pun. Orang yang dia sayang, ahli keluarga dia, mak ayah dia, anak dia, isteri dia dimasukkan ke bilik tahanan, bilik gas dibakar, dan dia terpaksa sodok abu tersebut. Ramai yang bunuh diri pun. Tapi Victor tak mengambil langkah tersebut. Sebab tak tahan kan? Logik. Bukan kita kata, memang patut bunuh diri lah. Yang patut. Tapi bagi kita sebagai orang Islam, bunuh diri itu bukan satu langkah yang wajar, tak bagus. Tapi hakikatnya, logik kelihatannya pada ketika itu, dan akhirnya duduk seorang-seorang dan terpaksa berhadapan, dan logik kalau dia bunuh diri, logik. Bukan kata kita menyokong bunuh diri, tidak, na'udzubillah min zalik. Jangan kata begitu, ya. Okey. Bila Victor ni melihat keadaan tersebut, apa yang dia buat? Meskipun benda tu sangat berat untuk diterima, kematian demi kematian orang yang dia sayang, apa yang dia buat? Dia hilangkan fokus kepada kesedihan tersebut. Dan dia membayangkan bahawa dia sedang menyampaikan syarahan di dewan kuliah, mengajar anak-anak murid dia, bercerita tentang keadaan yang dia sedang alami dan bagaimana dia boleh mengatasi perkara tersebut dan dia selamat. Hilangkan fokus. Macam tu juga dengan kita. Kalau kita hadapi masalah, kita hilangkan fokus pada masalah. Hilangkan fokus pada tekanan. Masalah kita boleh hilang lah. Hilangkan fokus pada tekanan yang menekan dalam jiwa tu. Kita hilangkan fokus tu. Kita bayangkan masalah tu dah selesai. Dan kita bayangkan kita mampu beri nasihat kepada orang lain, yang mana orang lain tu punya masalah yang sama dengan kita. Dan kita mengharapkan perkongsian dengan kita sedang mengimajinasikan perkongsian cara untuk menyelesaikan masalah tersebut boleh memberi manfaat. Boleh memberi manfaat kepada orang yang mendengar. Waalaikumsalam, Leha. Terima kasih. Okey. Boleh memberi manfaat kepada orang yang mendengar. Itu.
Itu yang Franklin buat. Itu yang dia buat. Itu yang pakar psikologis ni buat. Okey? Itu. Seterusnya, selain daripada itu, macam mana kalau bila masalah tu datang, selain daripada kita membayangkan kita dah lepas dan kita boleh share dengan orang, kita membayangkan juga kita perlu ada kuasa imajinasi yang tinggi, yang mana apabila kita berjaya melepasi masalah ini, apabila kita berjaya melepasi keperitan ini, apabila kita berjaya melepasi tekanan ini, apabila kita berjaya melepasinya, akan ada kejayaan dan kejayaan lain yang menanti kita. Dan masalah yang berada bersama dengan kita tu sebenarnya masalah kecil, yang mana masalah itu merupakan satu momentum, satu lonjakan, satu batu lompatan untuk kita melompat lebih tinggi. Imajinasi, letakkan goal, kita bayangkan goal kita, matlamat kita, vision kita adalah lebih besar daripada tu. So masalah ni kecil saja. Sebab kita punya cita-cita lagi besar, masalah ni hanyalah halangan kecil saja. Ini setakat batu-batu kerikil, bukan batu belah, batu bertangkup yang akan membunuh kita, bukan. Contoh, kuasa vision, kuasa visi, kuasa imajinasi ni. Okey, Allah nak bawa cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika perang Khandaq, yang juga kita kenali sebagai perang Al-Ahzab, perang Al-Ahzab. Ketika perang ini, orang Islam di dalam surah Al-Ahzab digambarkan sangat takut, sangat cemas, sangat gentar dengan kehadiran, dengan bakal datangnya tentera-tentera musyrikin Mekah dengan jumlah yang besar. Dan ketika itu penduduk Madinah sikit berbanding dengan kedatangan tentera-tentera itu sangat besar. Ketika itu strategi perang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak buntu, tapi dapat idea daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi cakap apa? Ya Rasulullah, kita gali parit keliling ni. Okey, gali parit kita gali, tup. Seketul batu yang besar menghalang penggalian tersebut. Askar orang-orang Islam cuba sedaya upaya memecahkan batu tersebut, tidak pecah. Tak menganjak, tak berdetik, batu tu punyalah kukuh dan juga kuat. Berkali-kali cuba tak boleh. Dan akhirnya perkara itu diadukan kepada Rasulullah. Bila perkara itu diadukan kepada Rasulullah pun turun dalam parit tu. Rasulullah ambil pemukul batu ni. Pemukul batu ke orang panggil. Bolehlah pemukul batu ke, penghancur batu ke, kan. Sebab dia orang manual kan. Mana ada benda berdozer ke, sembrol ke, mana ada kan. Jengkaut ke, mana ada. Dia orang pakai pemukul batu tu, penghancur batu tu. Rasulullah dia berdiri kat depan batu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia angkat pemukul batu tu. Allahu Akbar. Terbelah batu. Terbelah batu tu. Sedangkan sebelum ni tentera Islam dah berusaha sedaya upaya, langsung tak ada apa tanda benda tu nak pecah. Allahu Akbar. Terbelah batu tu. Dan ketika itu Rasulullah cakap apa? Rasulullah berkata,
telah diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Syam, dan saat ini aku melihat istananya sedang bergemerlapan. Sekali lagi Rasulullah angkat pemukul batu tu, Allahu Akbar, terbelah lagi batu tu. Dan Rasulullah berkata apa? Telah diberikan kepadaku negeri Parsi, dan saat ini aku dapat melihat istananya yang sedang bergemerlapan. Sekali lagi Rasulullah angkat pemukul batu, Allahu Akbar, berkecai, hancur batu itu. Dan ketika itu Rasulullah berkata apa? Diberikan kepadaku kunci kerajaan Yaman, dan aku melihat pintu kota Sana. Daripada cerita Rasulullah ini, kita lihat daripada cerita Rasulullah ini, pertama Rasulullah menjandakan saat getir itu, saat tentera musyrikin dah nak tiba tu, saat orang Islam sedang huru-hara tu, saat dah hilang punca tu, batu tertiba tu wujud kat situ. Saat getir, saat masalah, saat klimaks itu, Rasulullah hanya bersandarkan kepada Allah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bukan setakat itu saja, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang ada kat depan ni kecil je. Allah tu Maha Besar. Allahu Akbar. Buat pecah. Bersandarkan pada Allah, Allah Pengasih dan Penyayang, dan tahu bahawa Allah itu Maha Besar. Selain daripada itu, jangan berhenti berusaha. Nampak? Rasulullah tak ada duduk kat tebing tu, dia tengok. Lepas tu dia guna kuasa dia. Teng. Pecah. Tak. Rasulullah turun dan Rasulullah pukul. Jangan berhenti berusaha untuk selesaikan masalah. Tapi ingat, Allah itu Maha Besar. Kalau ada masalah, tak settlekan masalah, macam mana? Kena settlekan juga kan? Tapi kita ingat, Allah tu ada. Bersandarkan kepada Allah. Perkara yang ketiga, usaha. Perkara yang keempat, kita perlu membayangkan bahawa masalah yang kita tempuh sekarang ni adalah kecil berbanding dengan visi kita yang lebih besar lagi selepas ini. Maksudnya kita kena ada visi dalam hidup. Maksudnya kita kena ada matlamat dalam hidup. Maksudnya ini hanyalah halangan yang sedikit jika nak dibandingkan dengan perkara-perkara besar yang akan berlaku pada diri kita. Kebaikan-kebaikan yang bakal berlaku pada diri kita lebih besar lagi banding dengan masalah yang ada sekarang. Visi, matlamat, impian. Okey. Itu perlu. Yang pertama tadi Alan cakap apa? Kita kena alihkan fokus dengan membayangkan bahawa ini adalah satu yang sangat bermanfaat dan kita boleh share kepada orang lain, dan orang boleh ambil pengajaran daripada panduan yang kita berikan. Yang pertama, Yang kedua, kita perlu ada visi. Dengan kita ada visi tu, kita akan melihat masalah yang datang ni adalah kecil je. Kuasa visi ni sebenarnya akan membuatkan kita jadi lebih kuat. Kuasa visi ni sebenarnya akan membuatkan kita lebih optimis dalam kita mencapai apa yang kita nak capai.
Kita tak akan berhenti berusaha. Kita tahu kita akan berjaya dan kita yakin banyak lagi kejayaan yang kita akan tempa selepas ini. Okey. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga pula, jika kita berhadapan dengan masalah. Kita kena jadi hamba yang bersyukur lah. Kita kena jadi hamba yang bersyukur. Alah, ada terbaca satu cerita dia adalah orang kulit hitam yang menjadi juara tenis Grand Slam. Sekejap nama dia. Archer. Siapa lah nama dia? Sekejap Alang kena cari juga maklumat tu. Archer Ashe ni adalah juara Grand Slam tahun 70-an, juara tenis Wimbledon tahun 70-an. Dia adalah juara dunia. Ya, dia adalah juara dunia. HS ni dia pada penghujung tahun 70-an dia punya prestasi merudum dan dia diserang sakit jantung, dan pembedahan demi pembedahan berlaku pada dia untuk menjadikan tubuh dia boleh accept boleh accept dan boleh sembuh. Tapi pada pembedahan dia yang kali kedua pada tahun 82, kesilapan pihak hospital memindahkan darah yang ada HIV, yang ada virus HIV. Tahun 88 dia disahkan ada AIDS. Bukan kesilapan dia, tapi kena dekat dia. Selalu juga kita macam tu kan? Bukan kesilapan kita, kena pula dekat kita. Kita tak buat hal ni, kita pula yang kena marah. HS. Betul Lina. Tak apa Yus, Kiki. Waalaikumsalam. Kita tak ada kaitan dengan perkara tersebut, kita pula yang dibebankan dengan perkara tersebut. Okey. HS ni bukan salah dia, dia dapat AIDS. Bukan salah dia, dia dapat HIV. Okey? Lepas tu orang bertanya kepada dia. Sebab dia tenang. Dia enjoy, dia gembira, dia boleh hidup macam biasa walaupun dia ada HIV dan akhir sekali dia ada AIDS. Apa yang dia buat? Banyak kerja amal yang dia buat sehingga dia menubuhkan satu yayasan yang membantu kesedaran berkaitan dengan HIV dan AIDS. Dia buat. Orang bertanya kepada dia, kau tak rasa macam sakit hati ke? Kau tak rasa macam sakit hati ke? Kau kena macam ni. Kan? Bukan salah kau pun. Salah orang lain kot. Tengok kau macam relax enjoy Apa rahsianya? Okey, orang tanya. Acik cakap apa? Dia kata, yang memasuki Grand Slam 5,000 orang. Yang memasuki Grand Slam 5,000 orang. Yang masuk ke separuh akhir 4 orang. Yang masuk ke akhir 2 orang. Dan yang menjadi juara adalah seorang. Dan seorang itu adalah aku. Dan aku, dan aku, dan aku. Saat aku menjadi juara, aku tak pernah bertanya dengan Tuhan, kenapa aku? Oleh itu,
Saat aku mendapat susah, aku pun tak mahu bertanya dengan Tuhan, kenapa aku? Teruskan hidup dan aku jadi orang yang berguna. Aku mahu jadi orang yang berguna. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan takdir. Itu adalah orang yang bukan orang Islam pun kuat berfikiran begitu. Apatah lagi orang Islam yang banyak aturannya, yang banyak mengatur bahawa kita kena kuatkan kepercayaan. Segala apa yang berlaku ada hikmahnya. Segala apa yang berlaku, ujian yang berlaku ada dua. Pertama, meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang terkena ujian walaupun tercucuk duri, melainkan Allah mengampunkan dosanya. Seperti pohon menggugurkan daunnya. Itu hadis Rasulullah. Pertama, Allah nak tingkatkan keimanan. Yang kedua, Allah nak ampunkan dosa. Lagi berat masalah kita, sebenarnya lagi banyak perkara yang Allah nak kita buat. Jadi kita kena terima, kita kena positif, kita kena jalankan hidup lebih biasa, kita kena optimis, kita kena ada kuasa vision yang tinggi, kita ada kuasa imajinasi yang tinggi, kita kena hilangkan fokus, kita kena anggap benda tu hanyalah perkara kecil berbanding dengan perkara lain yang kita boleh cipta yang jadi lagi besar. Itu. Seterusnya, perkara yang kelima dalam sesi ini, jika kita bermasalah, kita kena nilai masalah tu, mana punca dia. Kebiasaannya ni bukan alang kata ini secara tuntasnya inilah, tidak. Kebiasaannya, masalah yang timbul kebiasaannya adalah berpunca daripada diri kita, adalah berpunca daripada kelemahan diri kita, adalah berpunca daripada kelalaian kita, adalah punca daripada sikap kita. Kebanyakannya ada yang tidak, tapi kebanyakannya. Bak kata orang tua, kalau kita nak rungkai tali yang serabut, kalau kita nak rungkai tali yang kusut, cari punca dia. First, cari punca. Kalau kita nak rungkaikannya secara rentap, tali itu akan lagi bertambah kusut dan mungkin akan putus. Tak ada apa yang kita boleh rungkaikan selepas itu. Kalau kita rungkaikan secara perlahan, sudah tentu perlahan itu akan mencabar kesabaran. Dan akhir sekali kita jadi tak sabar. Oleh itu, cari punca dia. Cari je punca dia, kita akan dapat tahu bagaimana untuk settlekan perkara yang selepas itu. Ini contoh, Ana nak bawa contoh satu cerita. Cerita Pak Pandey. Soalnya Alam baca, ni ada cerita Pak Pandey, cerita yang sama. Lepas tu kalau dalam Indonesia punya buku, cerita ni tentang cerita Nuruddin. Tapi cerita yang sama. Alam tak tahu sama ada Pak Pandey ataupun Nuruddin adalah orang yang sama, kan. Tapi cerita dia adalah cerita yang sama. Menarik sebab kita berada di
di dunia, di Asia Tenggara ni, cerita rakyat kita dah lebih kurang, kan? Okey. Alang kembali kepada Pak Pandey lah, sebab kita biasa dengan Pak Pandey, kan. Okey. Pak Pandey ni, dan mungkin ada dalam kalangan kita ni yang memang biasa dengan cerita ni. Okey, just pengulangan. Okey. Pak Pandey ni satu hari dia masuk rumah, lepas tu dia terjatuhkan kunci dia. Rumah tu pula tutup, tak ada api, tak ada elektrik. Pak Pandey cari dalam rumah, tak jumpa. Sebab apa? Sebab gelap. Sebab gelap. Pak Pandey pergi keluar, Pak Pandey cari dekat luar. Pak Pandey cari dekat luar. Dia cari dekat luar. Sebab apa? Sebab ada cahaya bulan. Kat luar ada cahaya bulan. Dia cari lah. Cari. Lepas tu, seorang kawan datang. Ada kawan dia lalu lah, balik dari kedai agaknya, kan. Pandey, kau buat apa tu, Pandey? Ni, aku cari kunci aku jatuh. Tak jumpa. Daripada tadi aku dah cari. Oh, ambillah aku tolong cari sekali. Kawan dia pun cari. Cari, pun tak jumpa. Pandey, kunci kau ni jatuh kat sini ke? Tak jatuh kat sini. Dah tu? Jatuh kat mana? Dalam rumah. Lah, dah tu? Kenapa engkau cari dekat sini? Yelah, dalam rumah kan gelap. Kat sini kan terang. So, aku carilah tempat terang. Tu pun kau tak boleh fikir. Kawan dia terdiam. Sekarang ni siapa yang tak boleh fikir sebenarnya? Kan? Rasa Pak Pandey. Okey, kita yang type. Tengok selesaikan masalah tidak bermula daripada puncanya. Inilah dia. Nak kerja senang. Kita nak jadi pekerja yang cemerlang, tapi kita tak berdisiplin. Kita nak ada keluarga yang bagus, tapi kita tak bertanggungjawab. Kita nak berjaya macam orang lain, tapi kita tak usaha sungguh-sungguh. Kita nak jadi contoh, tapi tak ada satu apa pun yang kita buat. Kita nak orang nampak kita orang baik, tapi kita tak buat baik pun pada orang. So, apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita nak? Tak boleh jadi macam tu. Itu maksudnya kita ni tidak menyelesaikan masalah. Kita tak menyelesaikan masalah pada tempatnya. Kita tidak buat sesuatu yang sepatutnya. Kita nak macam ni tapi kita tak buat. So macam mana? Kan? Tak boleh lah. Jadi kita kena buat sesuatu yang okey, sesuatu yang bagus. Kita kena ada ketenangan. Kita kena berhenti. Kadang-kadang kita kena, yalah, macam ada satu, selain daripada itu ada teknik-teknik. Kalau kita bermasalah, saat kita stres, teknik mengambil nafas dengan betul, kan? Teknik mengambil nafas dengan betul. Kita kena ada perkara-perkara tersebut. Lagi-lagi kalau kita ni asyik stres, kerja kita, ya Allah, tak berhenti je. Lepas aku.
Dah tak boleh nak fikir dah. Kenapa aku? Pertama, kenapa engkau? Kenapa engkau? Sebab mungkin kita adalah orang kepercayaan. Kalau suruh orang lain tak boleh buat. Nah, ya kita kerja sampai meninggal pun tak habis. Tapi macam mana kita nak buat benda ni jadi bagus? Benda ni jadi okey? Ada cara dia. Mungkin kita kena ingat, jika kerja itu memang kerja peribadi kita, itu adalah kerja, bukan kerja peribadi. Apa yang diberi itu memang itu adalah kerja kita, memang kita kena settlekan. Tapi kalau kerja itu adalah sebenarnya kerja berpasukan, kita ingat kita bukan kerja bersendirian, tapi kita adalah bekerja secara bersama-sama. Nak tak nak kita kena libatkan orang. Kalau kita tak libatkan orang, tak libatkan pasukan kita dan kita buat sendiri, kita memang akan stres. Tapi ada pula cakap, libatkan dia orang kan. Kalau nak libatkan dia orang kan, dia orang tu bukannya nak buat. Pusing-pusing kita juga yang kena. Penat kan? Penat juga kan? Pusing-pusing kita juga yang kena. Tapi mungkin ada teknik kita yang silap kot. Ataupun kita kena belajar teknik ni agaknya. Kalau anak buah kita tu adalah orang visual, kalau orang tu ada orang visual, dia okey kalau kita bagi dia kerja, kita tulis note. Kita tulis je nota. Buat ni. Kita bagi je dekat dia dan dia boleh settlekan. Tapi kalau orang tu jenis audio, dia tak boleh terima nota. Kita kena pergi dekat dia, kita kena bercakap dengan dia. Sebab dia punya kepekaan dia lebih pada telinga. Dia bukan pada mata. Kepekaan dia lebih pada telinga. Kita bagi arahan kepada dia. Kita cakap, guide, step by step. Kalau dia adalah jenis audio, insya-Allah dia boleh ikut. Ya, Mas. InsyaAllah supaya kita sama-sama dapat baiki yang sepatutnya. Kalau orang tu jenis kinestetik, dia tak akan buat kalau kita bercakap, dia tak akan buat kalau kita tulis nota, tak akan. Tapi dia akan buat bila kita yang buat. Sama-sama dengan dia. Kalau kita buat sama-sama dengan dia, dia boleh buat. Itu. Anak buah kita ni macam-macam jenis kan? Lagi-lagi kalau kita dah pangkat besar, dah tinggi. Bukan kita bab anak buah yang bekerja je. Anak-anak kat rumah pun. Anak-anak kat rumah ada jenis audio, ada jenis visual, ada jenis kinestetik. Tu semua pendekatan yang berbeza. Ada anak kita tu kalau nak baca buku, dia kena dengar muzik, baru dia boleh baca buku. Yang kita ni pula, ya kau dengar muzik tu, mana boleh masuk? Sedangkan dia adalah jenis audio. Dengan muzik, pembelajaran dia lebih masuk. Ada seorang tu memang duduk kena diam. Ada seorang tu dia kena buat latihan banyak. Itu contoh. Teknik selain daripada itu, cara kita tarik nafas, kan? Tarik nafas dengan pantas melalui hidung. Simpan 8 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas dengan cepat. Simpan. Rasakan yang kita simpan tu berpusing dekat otak, berpusing dalam badan dan kita lepaskan.
Dia pelbagai keadaan, pelbagai cara, kan? Bergantung kepada kita apa yang kita nak buat. Tapi pada alam hakikatnya kesemuanya ini mampu membantu kita untuk mampu membentuk kita agar kita dapat menjadi penyelesai, dapat membantu kita menyelesaikan masalah dengan baik. Okey, ada rasa alhamdulillah untuk malam ni cukup di situ, dan Alang harap ia mampu memberi manfaat kepada semua, dan Alang mengharapkan terus stay bersama kami. InsyaAllah pada malam-malam seterusnya kita ada lagi perkongsian. Besok Alang rasa Faid dalam topik merancang. Kalau tak silap topik merancang oleh Faid. Dan ini apapun, Alang mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama dengan Alang hampir 1 jam bersama dengan Alang, dan Alang harap kita dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Okey? InsyaAllah. Moga Allah menuntun, membimbing dan memimpin hati kita. Cukup sampai kat situ. Jaga diri, stay safe. Jangan ke mana-mana beria-ria, jangan pergi shopping mall beria-ria, jangan. Bahaya, ya. Lagi-lagi yang kawasan PKPB sekarang ni, bahaya. Jadi Alang harap masing-masing jaga diri baik-baik supaya kita dapat jaga diri kita dan dapat jaga diri orang lain. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah. Wal asr. Bye bye. Assalamualaikum.